A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menekan video ini. Nama saya Muhammad Fadil bin Abdullah. Selamat datang ke channel saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tengok peranan, jasa dan pengorbanan. Okey, yang pertama, mengorbankan segala harta untuk Islam. Sayyidina Osman mengorbankan segala hartanya untuk perkembangan Islam pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman beliau. Yang kedua, menyertai semua peperangan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa Rasulullah masih hidup, setiap peperangan yang ada pada zaman Rasulullah semuanya disertai oleh Sayyidina Osman, kecuali satu perang, iaitu perang Badar. Tentera Islam bersama dengan Rasulullah ingin bergerak ke Badar untuk berperang dengan orang kafir. Dan Sayyidina Osman bersiap sedia untuk turut serta pada masa itu, tetapi dihalang oleh Rasulullah SAW kerana isteri Sayyidina Osman iaitu Ruqayyah sakit dan Sayyidina Osman tidak dibenarkan menyertai peperangan Badar pada masa itu. Jadi Sayyidina Osman tidak menyertai peperangan Badar. Yang keempat, penulis wahyu. Sayyidina Osman penulis wahyu. Beliau mengumpulkan Al-Quran dan membukukan Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Utsmani. Yang kelima, Al-Quran dibukukan. Ini Ustaz dah sebut tadi, Mushaf Utsmani. Al-Quran dibukukan pada zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar hanya mengumpulkan sahaja. Zaman Sayyidina Osman membukukan Al-Quran menjadi satu naskah. Yang keenam, menubuhkan tentera laut. Pada zaman Sayyidina Osman, beliau menubuhkan tentera laut untuk menghadapi perang pada masa tersebutlah, pada zaman Sayyidina Osman. Seterusnya, kewafatan Sayyidina Osman. Kita tengok macam mana Sayyidina Osman ni wafat. Okay, yang pertama, timbul fitnah. Zaman pemerintahan Sayyidina Osman selama 12 tahun, 6 tahun zaman kegemilangan beliau dan 6 tahun selebihnya itu adalah zaman yang sangat bergolaklah pada masa tersebut. Tapi ada juga sebahagian ulama sirah mengatakan bahawa yang sebenarnya 2 tahun terakhir pemerintahan Sayyidina Osman itu yang menjadi huru-hara. Fitnah apa yang timbul pada zaman Sayyidina Osman ini ialah fitnah oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Beliau menyebarkan fitnah di Mesir pada masa itu. Beliau cuba menyebarkan fitnah di Madinah tapi tidak berjaya kerana orang Madinah ini kenal siapa itu Sayyidina Osman. Bagaimana akhlak Sayyidina Osman, beliau kenal. Tapi Abdullah bin Sabah ini dia menyebarkan fitnah di Mesir pada masa tersebut. Antara fitnah yang disebarkan oleh beliau ialah Sayyidina Osman ini memilih ahli keluarganya sahaja untuk menjadi orang-orang atasan. Dan fitnah yang kedua yang beliau sebarkan ialah Sayyidina Ali lebih layak menjadi khalifah berbanding Sayyidina Osman. Jadi apabila beliau menyebarkan di Mesir pada masa tersebut, Sayyidina Osman dan juga penduduk-penduduk Madinah ni tidak tahu fitnah ini tersebar di Mesir.
Sebab zaman dahulu mana ada teknologi handphone kan, telefon semua tu. Jadi apabila fitnah itu tersebar di Mesir, lama kelamaan fitnah itu makin menjadi-jadi. Jadi pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah ini pergi ke Madinah untuk mendengar sendiri penjelasan daripada Saidina Osman. Dikatakan seramai 40,000 orang yang mengikut, yang pergi ke Madinah untuk mendengar penjelasan daripada Saidina Osman. Jadi apabila mereka semua ni sampai ke Madinah dan beliau bertanyakan kepada Saidina Osman, Saidina Osman menjawab semua fitnah-fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah ini. Dan akhirnya pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah ini berpuas hati dengan penjelasan Saidina Osman pada masa itu. Tetapi Abdullah bin Sabah ini masih lagi tidak berhenti menyebarkan fitnah. Beliau pergi berjumpa dengan ahli kerabat Saidina Osman dan beliau menyebarkan satu berita yang tidak benar, iaitu beliau berkata orang-orang Mesir ni datang untuk mengancam kekhalifahan Saidina Osman. Tengok mereka semua membawa pedang, membawa senjata-senjata. Jadi lebih baik kamu buat satu surat hantar kepada kerajaan Mesir untuk menghukum mereka-mereka semua ni. Dan ahli kerabat Saidina Osman ini membuat satu surat untuk menghukum orang-orang Mesir yang mengancam Saidina Osman. Dan surat itu mempunyai cop khalifah daripada Saidina Osman. Saidina Osman tak tahu surat ini dikeluarkan. Jadi apabila surat ini dibawa pulang ke Mesir, padahal yang datang untuk menyerang Saidina Osman tadi tu sudah berpuas hati dengan jawapan-jawapan. Jadi settle dah semua tu. Tapi apabila surat tu ada, dalam perjalanan pulang ke Mesir, Abdullah bin Sabah ini sekali lagi menyebarkan fitnah. Beliau berkata, Saidina Osman ni depan-depan je baik, tapi belakang lain. Kalau tak percaya, cuba baca surat ni. Beliau membacakan surat tersebut, mengatakan bahawa mereka semua ni akan dihukum oleh kerajaan Mesir atas arahan Saidina Osman. Jadi pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah ini makin marah apabila dapat tahu bahawa surat ini dikeluarkan oleh Saidina Osman. Padahal Saidina Osman tidak tahu menahu tentang surat-surat ni. Itulah fitnah yang disebarkan kepada Saidina Osman pada masa zaman tersebut. Jadi yang kedua ni dibunuh oleh pemberontak. Pemberontak tadi tu yang daripada Mesir tu sekali lagi pergi ke Madinah untuk membunuh Saidina Osman tanpa ada penjelasan, tanpa bertanyakan betul ke surat ni daripada Osman, tidak. Mereka terus mengepung rumah Saidina Osman. Ada yang mengatakan selama 40 hari beliau tidak diberi makan, tidak diberi minum, dikepung. Jadi Saidina Osman ini apabila penghujung hayat Saidina Osman, ketika beliau membaca Al-Quran, beliau tertidur. Beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Pada hari tersebut, Saidina Osman berpuasa dan Rasulullah berkata di dalam mimpi beliau, "Wahai Saidina Osman, jangan risau, hari ini kamu akan berbuka bersama aku." Itu bermaksud bahawa Saidina Osman akan wafat sebelum waktu maghrib dan berbuka puasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang ketiga ni, beliau wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Beliau wafat akibat dibunuh oleh pemberontak yang datang daripada Mesir tadi. Jadi begitulah sedikit sebanyak silsilah hidup khalifah yang ketiga, iaitu Saidina Osman bin Affan. Ustaz harap kamu semua faham dengan penjelasan yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi, dan berjumpa lagi kita di dalam tajuk-tajuk yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan juga share kepada kawan-kawan. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.